surah Quraisy. Yang mana surah Quraisy ni menurut sebahagian ulama, surah Quraisy ni sekejap. Surah Quraisy ni dia diturunkan selepas surah Al-Fil, dan dikatakan sebenarnya surah Al-Fil dengan surah Quraisy ni satu surah. Dan ada sahabat yang membaca surah Al-Fil dan surah Quraisy ni tanpa diselangi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi mari kita lihat surah yang ke-106 ini, surah Quraisy. Seperti biasa, kita mulakan dengan info surah. Surah Quraisy, surah yang ke-106. Apa maksud Quraisy? Quraisy ialah satu kaum daripada kaum-kaum Arab. Dan mereka ini ialah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Dan mereka adalah kaum yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Mereka mendapat penghormatan untuk menjaga Kaabah. Dan orang Quraisy ni dimuliakan oleh kaum-kaum Arab yang lain. Jadi Allah Ta'ala juga mengkhususkan satu surah dengan nama surah Quraisy, yang mana surah yang akan kita pelajari insya-Allah sebentar lagi. Surah ini statusnya Makkiyah, ya, diturunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Okey. Jumlah ayat ada 4 saja. Jumlah kalimah ada 17. Bagus juga ada ilmuwan, ada pengkaji yang membuat kajian. Mereka mengira, siap kira jumlah kalimah, jumlah huruf pun mereka kira. Jadi surah ni saya dapat daripada Kompas 114, Bantuan Pengembaraan Anda Menghayati Al-Quran, buku karya Ustaz Syari. Okay. Jadi surah Quraisy ni ada 73 huruf. Bila kita fikirkan apa pentingnya kita tahu bilangan-bilangan ni. Nabi Muhammad SAW beritahu kepada kita, siapa yang baca Al-Quran satu huruf, kita dapat berapa? 10. Kemudian Nabi SAW terangkan, Alif Lam Mim tu bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Jadi kalau kita baca surah Quraisy, berapa kita dapat? Melalui maklumat yang diberikan ini oleh penulis buku ni, kita dapat surah Quraisy, bila kita baca surah Quraisy, kita dapat 730. Ini antara kelebihan kita tahu maklumat tambahan ni lah. Surah Quraisy ni diturunkan dari segi turutan. Surah sebelumnya ialah surah Al-Fil. Turutan penurunan, surah ni diturun, surah yang ke-29 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana surah yang pertama apa? Surah apa? Iqra. Surah Al-Alaq kan? Okey. Kemudian surah At-Tin, selepas diturunkan surah ini, diturunkan pula surah At-Tin. Kalau kita buka Al-Quran, surah ni berada di muka surat di halaman
602. Berapa muka surat mushaf semua sekali, ada berapa muka surat? Cetakan rasmi sekarang ni. Ada 604. Jadi surah ni berada di muka surat 602. Lagi 2 muka surat yang terakhir, iaitu dalam tu ada surah An-Nas, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Okey. Dan surah ni berada dalam juzuk ke-30. Okey, kita teruskan. Ini anggaran masa turun surah Quraisy, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW telah dilantik sebagai Nabi, lebih kurang 4 tahun selepas baginda dilantik sebagai Nabi lah. Sebab baginda SAW dilantik sebagai Nabi pada umur baginda 40 tahun. Dan dianggarkan menurut Al-Maududi rahimahullah, surah ini dianggarkan pada tahun ke-4 Hijrah lebih kurang, ketika fasa dakwah terang-terangan. Okey, seterusnya. Ini gambaran. Ada gambar Kaabah dekat situ. Kemudian ada gambar unta dan ada gambar orang Arab. Ini gambaran orang Quraisy zaman dululah. Jadi orang Quraisy ni, mereka ni merupakan pedagang, yang mana mereka adalah pedagang yang menghubungkan antara negara di bahagian Yaman dan negara di bahagian atas, iaitu negeri-negeri Syam. Kat sana ada Palestin, ada Syria. Sekarang nama dia Palestin, Syria, Jordan, belah sana lah. Yang mana ketika zaman Quraisy ni, negeri Syam adalah negeri Kristian. Dan kita belajar dalam surah Al-Fil, Yaman juga ketika itu adalah Kristian. Tapi kira kedudukan orang Arab Quraisy ni special sebab mereka menghubungkan antara dua negara ni. Ini laluan dia. Ini laluan dia. Surah Quraisy ni menceritakan tentang laluan perdagangan orang Quraisy, yang mana mereka punya perjalanan itu aman, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi perjalanan mereka ketika musim panas, mereka menuju ke Yaman. Ketika musim sejuk, mereka menuju ke Syam, negeri Syam di atas, bahagian atas. Ni Yaman dekat kawasan ni. Okey. Okey, ini satu daripada ayat yang berkaitan dengan surah ni, iaitu ayat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-35, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hasil keamanan yang dikecapi oleh orang Quraisy, orang Mekah, adalah menurut ulama hasil daripada doa Nabi Ibrahim, seperti yang disebutkan dalam
surah Ibrahim ni, ayat ke-35. Apa doa Nabi Ibrahim? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah daku dan anak-anakku, keturunanku dari perbuatan menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan Allah Ta'ala mengkabulkan doa Nabi Ibrahim ni, yang mana keturunan Nabi Ibrahim tak ada yang menyembah berhala. Salah seorang daripada keturunan Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan selain daripada itu, negeri Mekah menjadi negeri yang aman. Satu perkara yang luar biasa. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Kita tengok satu ayat lagi. Ini ayat berkaitan dengan surah Quraisy ni. Dalam surah Qasas, ayat yang ke-57. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mereka, yakni orang kafir, berkata, kalau kami menyertaimu, ni orang kafir berkata kepada Nabi, kalau kami menyertaimu, menurut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Benar, kami telah menjadikan semuanya itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, Mekah menjadi kota larangan daripada peperangan. Dengan sebab itu, kota Mekah menjadi kota yang aman, negeri yang aman. Dan walaupun negeri Mekah ni dia bukan negeri yang bukan negeri yang ada sumber pertanian, tak ada. Tapi macam-macam jenis makanan ada kat situ. Siapa yang bawa makanan-makanan tu kat situ? Okay. Ada satu lagi. Ayat yang berkaitan dengan surah Quraisy ni. Surah Al-Ankabut ayat ke-67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa nutakhattafun nasu min hawlihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah, negeri mereka, tanah suci yang dihormati, lagi aman, sedang orang-orang ramai yang tinggal dalam daerah di sekeliling mereka sentiasa diculik untuk ditawan atau dibunuh. Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur ingkar akan nikmat-nikmat Allah? Allah Ta'ala ingatkan orang-orang Quraisy ni, negara mereka ni, Mekah tu, tempat tinggal mereka tu aman. Siapa sebenarnya yang jadikan Mekah ni negara yang aman, tempat yang aman? Walhal
di luar Mekah tak selamat. Di luar Mekah tak selamat. Pernah dengar kisah Zaid bin Harithah? Kenal Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi SAW. Macam mana Zaid tu boleh jadi anak angkat Nabi? Padahal dia bukan duduk kat Mekah. Dia bukan orang Mekah. Tapi dia ni adalah mangsa penculikan, mangsa huru-hara orang yang tinggal di luar Mekah. Dia diculik dan dijual. Dan akhirnya Hakim bin Hizam beli dia. Hakim bin Hizam hadiahkan kepada Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi jadikan dia anak angkat. Ini hakikat keamanan negeri Mekah ni. Mekah adalah negara yang aman dan negara di tempat-tempat di sekelilingnya waktu tu tidak aman. Okey, ini Kaabah yang mana kita masih menceritakan tentang info tentang surah ni, yang mana orang Quraisy ni mereka dimuliakan, mereka mendapat hak untuk menjaga Kaabah. Orang Quraisy yang menjaga Kaabah zaman Nabi SAW dulu. Bahkan kalau ingat peristiwa pembangunan semula Kaabah, itu di bawah projek, di bawah orang Quraisy. Kemudian selain daripada itu, antara perkara yang keistimewaan yang dapat kepada orang Quraisy ni ialah dia panggil apa ya? Menjamu orang haji, sebab daripada zaman Nabi Ibrahim lagi orang-orang datang ke Mekah untuk buat haji. Jadi orang Quraisy ni menjadi pelayan kepada tetamu Allah ni. Orang yang buat haji, orang Quraisy menjadi pelayan, mereka menyediakan minuman kepada orang-orang yang datang buat haji. Jadi ini salah satu kemuliaan yang ada pada Quraisy. Okey, jadi ini sedikit berkaitan dengan surah Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Quraisy. Okey, mari kita pergi ke bahagian kedua, iaitu bahagian tahsin. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca dulu, lepas tu kita baca sama-sama, okey? Dengar saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang warna biru tu tafkhim, ra tafkhim. Maknanya bila baris atas, ra baris atas, dia dikira dibaca secara tebal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian ada yang warna oranye tu,
ada mad, yang mana kita kena baca, boleh pilih sama ada 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Tapi bila kita mula dengan 2, semua kena 2. Bila kita mula dengan 4, semua kena 4. Kita seragam. Okey, kemudian li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Boleh baca secara 2 harakat, li'ilafi Quraisyin. Quraisyin ini madlin. Madlin boleh dibaca secara 2 atau 4 atau 6. Kemudian ilafihim. Ini berapa? 2 harakat. Okey. Ilafihim. Ada orang mereka tak panjangkan. Yang mana yang perlu dipanjangkan, kena panjangkan. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Asyita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Was-sayf, ini maklin sekali lagi. Dan huruf sad ni kita baca tebal. Was-sayf. Dan yang was-sayf ni, maklin ni, kalau kita mulakan dengan 2, kena terus dengan 2. Ada berapa maklin? Quraisy 1, was-sayf 2, al-bait 3, khauf 4. Okey. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey, kalau kita dah mula dengan 4, kita baca 4. Allazi at'amahum qalqalah. At'amahum min ju'. Okey, warna hijau ni mim bertemu dengan mim, idgham. Mutamathilain kan? Idgham. Okey. Kemudian nun bertemu dengan jim, ikhfa. Dua-dua kena baca secara gunnah. Maknanya kena ada dengung. Min ju'in wa ini idgham ma'al gunnah. Kena baca gunnah juga dengan ada getaran di hidung kita. Wa amanahum min khaf ni huruf apa? Izhar. Izhar ni kita baca secara jelas. Bunyi nun tu jelas. Min. Ada beza tak? Miju. Ada beza sebab huruf ikhfa bunyi nun tu tak clear. Tapi kalau izhar, min, jelas bunyi huruf nun tu. Min khawf. Okay. Okay, kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع
wa amanahum min khawf. Okey. Jadi tadi kita tak ikut dia punya wakaf dia kan. Ni boleh sambung. Li'ila fi Quraisyin ila. Jadi bila sambung kena baca ikut hukum dia izhar. Okey. Kemudian kita berhenti dekat sini. Allazi at'amahum min ju'. Dekat sini boleh berhenti kat sini sebab maksud dia tak lari. Bila kita nak berhenti di pertengahan ayat, kita kena pastikan maksud tu tak berubah. Okay. Jadi kita tengok lepas ni terjemahan dia. InsyaAllah. Okay, kita tengok tadabbur pula. Surah Quraisy. Okay, ayat yang pertama. Li'ila fi Quraisy. Apa maksud dia? Kerana kebiasaan. Quraisy, kaum Quraisy. Ada orang kata surah Al-Fil Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang akhir tu, ayat yang akhir tu, lalu kami jadikan mereka lalu ia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ada orang baca disambung terus. Li'ila fi Quraisyin. Lalu kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat kerana kaum Quraisy. Lantaran melindungi kaum Quraisy. Jadi orang Quraisy ada sebahagian mereka bangga sebab Allah Ta'ala selamatkan Kaabah tu. Allah Ta'ala musnahkan tentera bergajah tu sebab mereka. Tapi ulama' menyangkal fahaman inilah. Sebenarnya bukan sebab Quraisy, tapi sebab Allah Ta'ala nak terbitkan di Mekah satu orang Nabi. Nak munculkan Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bukan sebab Quraisy. Okay, ayat yang kedua. Ila fihim. Kebiasaan mereka rihlah ni journey, perjalanan ataupun musafir. Asyita, musim sejuk. As-saif, musim panas. Maknanya musim sejuk ke mana tadi? Musim sejuk ke Yaman kan? Betul tadi. Asyita ke Yaman, as-saif ke Syam. Okay. Maka hendaklah mereka menyembah. Falyabudu Rabba, Tuhan. Hadha, ini. Al-bait, rumah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ini rumah ataupun rumah ini. Dan rumah ini merujuk kepada Kaabah. Kaabah nama lain. Kaabah ialah Al-Bait.
Iaitu rumah Allah lah. Okay, ayat yang keempat, allazi, maksudnya yang, at'amahum, memberi makan kepada mereka, min, daripada, ju', kelaparan. Okay. Okay, kita tengok pula ayat yang keempat. Wa amanahum, dan mengamankan mereka, min, daripada, khauf, ketakutan. Okay. Okay, kita tengok ayat per ayat. Li'ila fi Quraisyin, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni ialah merujuk kepada penduduk Mekah. Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan mereka yang menguasai rumah ini, yakni Kaabah. Ini Kaabah. Allazi at'amahum min ju', Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama, Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang Quraisy, orang Quraisy ni beruntung. Kenapa? Perjalanan perniagaan mereka selamat, aman. Mereka tinggal di Mekah aman. Allah Ta'ala telah menjadikan kawasan Mekah sebagai tanah haram, yang mana di situ dilarang berlakunya peperangan, berlaku pembunuhan, dilarang dekat situ. Dan perkara ini telah dipatuhi oleh orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi mereka perlu bersyukur sebab mereka diberikan keamanan. Bukan sahaja ketika tinggal di tempat tinggal mereka, di rumah-rumah mereka, bahkan bila mereka keluar daripada Mekah pun mereka aman juga. Allah Ta'ala jaga. Laluan perdagangan mereka itu terpelihara. Allah Ta'ala sebut dalam surah Quraisy ni. Jadi oleh itu, wahai orang Quraisy, kamu kena sedar, nikmat aman yang kamu dapat selama ini, sebenarnya siapa yang bagi? Kamu tinggal di Mekah dalam keadaan yang aman. Bila ada orang nak kacau kamu daripada Yaman, Abrahah datang nak memusnahkan Kaabah, siapa yang selamatkan kamu? Kita ingat lagi yang dalam kelas surah Al-Fil, berapa orang yang datang tu? Ramai ke sikit? Berapa ribu? 60,000. 60,000 tu. 60,000 datang, Allah Ta'ala jaga Mekah. Kamu tinggal di Mekah ni dalam keadaan yang aman. Bila kamu keluar daripada Mekah, kamu pergi travel ke Yaman, kamu travel ke Syam, pun selamat, aman. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu beribadahlah kepada Tuhan rumah ini, Tuhan Kaabah ni.
jangan beribadat kepada Kaabah. Beribadatlah kepada Tuhan Kaabah. Jangan beribadat kepada patung-patung yang berada di sekeliling Kaabah. Jangan beribadat kepada Kaabah, tapi beribadatlah kepada Tuhan Kaabah. Siapakah Tuhan Kaabah ni? Jadi orang kata, orang Islam ni mereka menyembah Kaabah. Tapi dalam surah ni Allah Ta'ala refute, bagi apa? Balas balik. Allah Ta'ala suruh sembah Tuhan pemilik Kaabah. Tuhan kepada Kaabah. Bukan sembah Kaabah. Siapakah Tuhan Kaabah ni? Iaitu yang memberi kalian makan. Yang memberi kalian, yang memberi mereka, merujuk kepada orang Quraisy ni, yang memberi kalian makan, yang memberi mereka makan, yang menghilangkan kelaparan kalian. Selain itu, dialah juga yang memberikan keamanan kepada kalian daripada ketakutan. Yang mana orang di luar Mekah, mereka sering berada dalam ketakutan. Takut dicolek. Zaman tu, ketika itu ada kawasan-kawasan yang orang tak berani nak lalu. Ada kaum yang antara yang terkenal, kaum Mudar, Bani Mudar. Mereka memang kalau nak pergi Mekah, kalau boleh elakkan lalu kawasan dia orang. Kalau tidak, bahaya. Tapi kalian berada dalam keadaan yang aman. Siapa yang bagi aman? Tuhan Kaabah, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi QR code ni tak ada. Tak ada. Ini hiasan saja. Hari ni tak ada QR code. Okey, apa yang saya faham daripada surah Quraisy ni? Beribadatlah kepada Tuhan yang memberikan keamanan. Puan? Penceritaan tentang kaum Quraisy yang hidup aman dalam ada orang yang hidup aman, iaitu kaum Quraisy. Mereka hidup aman di Mekah, tiada gangguan. Bahkan bila diganggu, habis. Kan? Ashraf? Sirah Nabi, sirah Kaum Quraisy. Dagang ke Yaman dan Syam. Pedagang. Mereka hasil pendapatan mereka ialah perdagangan lah. Satu lagi. Sentiasa bersyukur dengan apa nikmat yang Allah beri dan sentiasa beribadat kepadanya. Maksudnya berbalik semula kepada dia. Dia memberi rezeki. Gratitude kan. Bila kita, Allah Ta'ala bagi kita keamanan, bagi kita makanan, jadi kita balas balik dengan beribadah hanya kepadanya. Tapi orang Quraisy ketika itu, mereka kenal, mereka tahu ada Allah. Allah itulah Tuhan pemilik kepada Kaabah. Tapi mereka tetap nak sembah juga patung-patung yang ada tu, berhala tu. Jadi ini pelajaran untuk mereka lah.
Apa kaitan ni? Ni gambar apa ni? KLCC. Apa persamaan? Apa kaitan? Ini manusia buat. Manusia buat. Okey. Tapi idea tu Allah bagi. Ni merujuk kepada Keamanan keamanan negara. Jadi Malaysia ni siapa ya? Allah Ta'ala bagi kita hidup aman di Malaysia ni kan. Alhamdulillah. Ni jalan apa pula ni? Travel. Duduk kat rumah aman. Masa travel aman ke tak? Aman juga. Jadi duduk dalam rumah aman. Keluar rumah pun aman. Tadi kita cerita pasal orang Quraisy. Ni kita cerita pasal siapa ni? Pasal orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Okey, kita tengok gambar ni pula. Nikmat. Salah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kan. Pernah ke kita hidup kelaparan? Pernah kan? Masa puasa. Okay. Tapi ada jugalah masa musim ni setengah orang diuji dengan kelaparan juga kan. Yalah, kadang-kadang kita bukan duduk di Mekah kan. Tak terjamin. Tapi walaupun macam tu kita masih aman dan ada makanan lagi. Ada makanan lagi kan. Ni lapar ni. Cerita pasal lapar. Jadi Alhamdulillah kita duduk di Malaysia dan kita tak diuji dengan kelaparan lagi. Alhamdulillah. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang aman. Jadi apa tindakan kita? Jadi antaranya kita kena bersyukurlah dengan nikmat aman dan Allah berikan kita kekenyangan kan. Kemudian beriman dengan Allah yang menjadikan Malaysia negara yang aman. Beriman dengan Allah yang menghilangkan kelaparan kita. Dan oleh itu kita kena beribadah dengan ikhlas kerana Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Maksudnya kita tidak mensyirikkan Allah. Okey. Dan ini doa kita. Semoga Allah berikan keamanan, terus berikan keamanan kepada kita dan moga Allah lindung kita daripada melakukan kesyirikan sebagaimana orang Quraisy yang telah diberikan keamanan tetapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Mereka menolak utusan Allah yang dihantar kepada mereka. Jadi ini doa yang kita ambil daripada ayat Quran tadi. Kita cuba amalkan doa ni. Dalam surah Ibrahim ayat ke-35. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim ni doa dia apa dia panggil apa? Futuristic. Kan? Perasan tak? Sebab apa? Sebab dia doa untuk keturunan dia. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi keamanan kepada kota Mekah. Dan Allah Ta'ala bagi keturunan dia hebat-hebat. Jadi kita tirulah Nabi Ibrahim. Kita masukkan salah satu doa ni dalam amalan kita. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Tuanku, jadikanlah negeri, ni negeri Mekah
dalam ayat ni disebut hadzal balad. Hadzal balad ni negeri ini. Nabi Ibrahim masa doa dengan doa ni, baginda berada di Mekah. Kita doa ni ketika kita berada di Malaysia. Jadi kita sebut, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah saya dan anak-anak saya daripada perbuatan menyembah berhala. Ataupun kalau dalam bahasa Arab, na'budu ni maksudnya beribadah. Jangan kita beribadah kepada berhala. Beribadah ni macam-macam lah. Kalau sembah ni, apa maksud sembah? Sembah ni merujuk kepada sembah je lah, kan? Tapi ibadah sebenarnya lebih luas daripada sembah tu. Contoh kita minta berhala tu tunaikan hajat kita. Itu dipanggil sembah ke tak? Tak kan? Tapi itu termasuk ibadah. Maknanya beribadah dengan berhala. Tapi bahasa Melayu dipakai sembah. Dia sempit sikit. Kalau bahasa Arab ni, na'budal asnam, ibadah kepada berhala. Lebih daripada sembah lagi. Orang dulu dia orang pergi bila ada masalah, tak ada jodoh contohnya, dia pergi minta dekat patung. Itu ibadah. Tapi kita tak panggil sembah kan? Okay. So kita minta keturunan kita jauh daripada perbuatan beribadah kepada berhala. Itu saja. Kita dah 6:41. Terima kasih semua kerana bersama-sama petang ini. Ada apa-apa perkongsian ke? Jadi itu saja petang ni. Terima kasih kerana bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat insya-Allah.